Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang amat sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dihormati YDP berkesam, Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, Raisah Ustazah Aisyah binti Wahidan, barisan JDT, sahabat-sahabat, ikhwah, akhwat, abang-abang, kakak, adik-adik, ayah-ayah, mak-mak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, seluruh muslimin muslimat, para penonton, sama ada yang berada di Malaysia maupun yang di Mesir. InsyaAllah, Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita bersyukur kepada Ilahi. Hari ini kita diberikan rezeki untuk hidup sekali lagi dalam bulan Muharram, dalam bulan Muharram, bulan 8. Alhamdulillah, bulan yang biasanya orang cerita pasal hijrah, mak hijrah, cerita pasal hijrah, walaupun biasanya walaupun hijrah Nabi SAW berlaku pada bulan Safar, tapi tak ada masalah untuk kita sama-sama cerita pasal hijrah ataupun saling peringati sebagai satu usaha untuk kita menjiwai Islam itu sendiri, lebih menjiwai Islam, menambah takwa kita, menambah kefahaman kita, bahkan sebagai peringatan sendiri untuk kita sebagai umat Islam, orang beriman, insya-Allah. Dan juga bulan 8 orang cerita pasal mereka 31 bulan 8 untuk tanah air kita.
Malaysia. Jadi alhamdulillah, jadi cumanya bila ni sebelum kita masuklah dalam tafakur kita, bila kita pasal Merdeka dan Hijrah ni, teringat satu kisah ketika mana Nabi SAW sedang berhijrah, kan? Dia berhijrah ketika keluar daripada Mekah, sampai di satu kawasan sepadan Mekah itu, Nabi berasa sedih. Nabi berasa sedih. Nabi berasa sedih. Lalu Allah menurunkan ayat melalui Jibril dari surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila mi'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi ayat ni salah satu sebagai peristiwa ini sebagai tanda. Peristiwa hijrah juga mengajar kita supaya ada rasa cinta kepada negara. Ketika hijrah, Nabi sangat sedih. Bahkan bukan sekadar Nabi, sahabat-sahabat semua sedih, kan? Meninggalkan tanah air yang tercinta. Jadi salah satu pengajaran peristiwa hijrah juga mengajar kita bagaimana kita perlu mencintai tanah air. Bahkan bukan sekadar fitrah manusia untuk mencintai tanah air, bahkan ia adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan sebenarnya dalam Al-Quran banyak lagi ayat lain. Antara yang tadi ayat yang dibacakan di permulaan tadi, bagaimana doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, Rabbi ja'al hadha baladan amina, supaya menjadikan tanah air Nabi Ibrahim itu negeri aman. Mengajar kita supaya kita mendoakan tanah air kita, kan? Jadi siapa yang rasa tak pernah doakan Malaysia, tak ada masalah, boleh doakan Malaysia. Doakan Malaysia, kan? Dalam masa yang sama kita doakan sekali seluruh umat Islam, doakan sekali Malaysia, doakan sekali Palestin dan sebagainya. Banyak lagi ayat lain lah. Bagaimana contoh antara lain peristiwa ini sama juga selepas peristiwa hijrah, bagaimana ketika sahabat-sahabat sangat sedih, kan? Lalu tiba di Madinah sedih meninggalkan Mekah, Nabi mendoakan, Nabi doa supaya berikan pada kami, pada sahabat-sahabat ni, pada Nabi SAW, perasaan cinta kepada Madinah sebagaimana cinta mereka kepada Mekah, bahkan lebih lagi. Doa. Baik. Itu bagaimana Islam juga mengajar kita supaya ada rasa patriotik. Rasa patriotik. Patriotik ni adalah orang bahas beza patriotik dan nasionalisme, patriotism dan nasionalisme. Tapi tak nak bahas panjang lah benda ni, kan? Benda berbanding istilah, perbahasan istilah ni kita sama boleh kaji lagi. Tapi ada beza lah, patriotisme, nasionalisme dengan jingoisme. Ada tiga yang biasa perbahasan yang istilah perbahasan yang biasa dibahaskan lah. Tapi biasa orang keliru patriotik dan nasional, ya. Ada beza. Cuma secara ringkas patriotik ni mudahnya rasa cinta kepada tanah air lah. Tapi nasionalisme ni rasa cinta kepada tanah air melebihi benda lain lah. Contoh, lebih daripada negara lain, kan? Dia lebih eksklusif. Kalau patriotik ni dia inklusif. Rasa cinta tanah air tidak menidakkan negara lain, kan? Tapi walaupun istilah nasionalisme ni dia sekarang ni lah membawa konotasi yang negatif, yang berpunca sebenarnya antara punca istilah nasionalisme ni kembali jadi konotasi negatif ni sebenarnya Trump lah. Sebab Trump kalau kita ikuti perkembangan Amerika,
dia menggunakan istilah tu untuk dengan makna yang seakan-akan patriotik. Jadi sebenarnya bawa istilah konotasi negatif. Tapi tidaklah sebenarnya istilah nasionalisme tu secara objektif adalah buruk. Cuma yang lebih tepat untuk kita waktu sekarang ni, kita gunakan istilah patriotik lah. Cintakan negara kita, tidaklah sampai kita menghina negara lain. Tak ada. Tapi tidak menafikan kita cinta, tak suka kan benda-benda buruk. Cinta kepada negara kita, kita tak suka benda buruk yang berlaku di negara kita. Jadi dalam konteks kita sebagai orang yang belajar agama, selain daripada memahami apa itu konsep hubul waton yang sebenar, dari dalilnya apa yang sebenarnya Islam anjurkan dalam konsep hubul waton ini, kita juga perlu memahami atau mengetahui apa yang kita perlu buat untuk manifestasikan, realisasikan benda ni. Orang tahu kadang patriotik ni lalapannya kibau bendera dan silap, bukan sekadar itu kan? Tapi bagaimana kita membuktikan cinta kita pada negara. Nabi SAW membuktikan bukan sekadar doa, bukan sekadar doa tadi, cinta pada negara. Bahkan ketika ni dalam riwayat ke mana Nabi keluar daripada Madinah sama ada musafir dan sebagainya, perjalanan jauh, bila Nabi pulang, bila Nabi balik, Nabi nampak dah tembok-tembok atau tiang-tiang Madinah tu, Nabi libah-libah tali unta tu. Dan kalau naik unta lah, kalau naik unta cepat-cepat sebagai tanda cepat tu, sebagai tanda Nabi tak sabar nak balik. Nabi memanifestasikan cinta dia kepada negara tu. Dia tak salah lah nak beli bendera Malaysia ni, tak salah. Dari sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besar. Sebesar-besar ni termasuklah contoh dalam bidang kita, kalau seseorang tu dalam bidang undang-undang yang terbaik dalam negara, untuk dia nak bangun negara, nak tak nak undang-undang tu mestilah bertepatan Islam lah. Kalau dalam bidang ekonomi, seorang tu dia mahukan apa yang ekonomi terbaik untuk negara, begitu juga dan sebagainya. Jadi sebagai mudah fahamnya, jika kita ada rasa patriotik tu, kita ada rasa kita mesti ada rasa nak yang terbaik untuk negara kita. Baik macam mana? Mengikut ajaran Islam. Baik kita agama Islam. Jadi kita ada tanggungjawab. Bukan sekadar nak ajak orang solat, bukan sekadar nak ajak orang puasa, bukan sekadar nak ajak orang bayar zakat macam mana, tapi termasuk juga dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek yang lebih luas lagi, yang mana sebenarnya ulama-ulama kita dah banyak kaji, dah banyak gali, tapi kita tinggal nak gali lagi balik daripada hasil-hasil kajian ulama kita. Contoh dalam fiqh kenegaraan, bahkan dalam kitab-kitab besar, kitab-kitab contoh seperti Muqaddimah Ibn Khaldun, kitab Al-Mawardi, kitab apa? Ahkam Sultaniyah dan sebagainya, membincangkan perkara-perkara yang lebih besar, bukan sekadar solat, zakat, puasa, tapi aspek-aspek dalam masyarakat, bahkan negara. Kalau kita biarkan orang yang gubal undang-undang, orang yang tak faham Islam, jadi macam mana kita nak jadikan negara Malaysia mempunyai undang-undang terbaik yang bertepatan dengan Islam? Sekiranya ekonomi dipegang oleh orang yang bukan Islam, yang mengamalkan riba, jadi bagaimana kita nak memanifestasikan patriotik itu sendiri? Jadi sebenarnya konsep dia sangat besar, sangat luas, yang mula kita kepada faham, kasih kepada membuktikan cita kita. Itu sebagai selingan lah, insyaAllah. Lepas ni bila sahabat boleh sama-sama kaji, tambah sahabat kita, insyaAllah lepas ni ada banyak lagi pengisian tentang bertemakan kemerdekaan dan sebagainya. Baik, ala kulli hal, insyaAllah hari ni kita sambung tafakur kita.
dalam bab hadis, al-hadis ataupun as-sunnah, sambungan daripada sebelum ni, pada muka surat apa? Muka surat 39. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid daraini amin. Hujjatus sunnah. Penghujahan sunnah ataupun sejauh mana as-sunnah ataupun al-hadis ni boleh dibuat hujah. Sebelum ni kita masuk secara ringkas, secara umum, tak secara detail tentang perbahasan dalam as-sunnah syarifah ni lah. Benda-benda asas yang perlu kita tahu. Apa itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, apa itu pembagian hadis dari sudut sanad dan matan. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Dan dalam kalau kitab ni disebut, antara yang disebut sunnah masyhur dari sudut imam mazhab Hanafi. Tapi kalau dari Syafi'i, sunnah masyhur tu adalah satu daripada perbahagian hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang perawinya ramai. Ramai itu tidak mungkin bersatu ataupun bersepakat untuk menipu hadis tu. Ada yang mutawatir ni, ramai perawi ni. Cuma tak masuk dalam sini lah pembagian mutawatir lain. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Tu nanti sahabat-sahabat boleh kaji lagi lah, boleh ulang kaji dalam kitab-kitab lain. Cuma itu secara ringkasnya. Dan hadis ahad, bilangan perawinya sama ada 1, 2, 3 atau lebih, tapi tak sampai tahap mutawatir. Tak sampai tahap mutawatir, tahap yang disebutkan yakin, tak boleh menipu. Jadi dalam hadis ahad ni ada pembagian. Ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur. Hadis gharib satu perawi, hadis aziz 2 perawi, hadis masyhur 3 atau lebih, tapi tak sampai pada tahap sehingga tahap mutawatir. Itu sebelum ni lah, satu ringkas. Jadi insyaAllah hari ni kita masuk hujjatus sunnah. Ittafaqal ulama'u ala anna sunnatan nabawiyyah wajibatul ittiba'. Ulama telah bersepakat bahawa sunnah nabawiyah wajib diikut, wajib diikut seperti Al-Quran dalam fistimbatil ahkam syar'iyyah, dalam istimbat hukum-hukum syariah atau mengeluarkan hukum-hukum syarak. Wa anna al-masdaru tsani litashri'. Ini juga sebagai satu sumber yang kedua dalam pensyariatan. Ini kita dah sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana as-sunnah ni sebagai masdar yang kedua selepas Al-Quran, dan juga dari dalil ni. Kita bincangkan sebelum ni. Wa adillatuhum katsirah min al-Quran wal ijma'i wal ma'kul. Dalilnya banyak dari Al-Quran, ijma' dan ma'kul, akal. Baik, yang pertama Al-Quran. Ujar daripada Al-Quran. Faradallahu ta'ala 'alal mu'minin, itu Allah telah memfardukan kepada orang-orang mukmin itu atin Nabi, supaya taat kepada Nabi dan ikut Nabi. Wattiba'u, ikut Nabi, taat kepada Nabi, ikut Nabi. Jadi apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perintah kena ikut. Masuklah juga apa yang Nabi suka. Sepatutnya kita kena suka.
Macam mana sahabat Nabi selalu tanya Aisyah kan, apa yang Nabi suka, apa yang Aisyah sebut, mereka cuba ikut kan. Kalau satu kisah Nabi suka satu benda tu, dia cari pasal tu sampai habis stop. Wajah ta'atu rasulihi ta'atulah. Wajah ala ta'atu rasuli ta'atulah. Dan jadikan taat kepada Rasul itu taat kepada Allah juga. Jadi taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Wa amara al-muslimin biradil mutanazi' fi ila Allah wa ila Rasul. Dan Allah juga telah memerintahkan kepada orang Islam supaya mengembalikan apa yang tanazuk, apa yang kita gaduhkan, apa yang dicanggahi, apa yang dijadikan isu ataupun konflik, supaya kembali kepada Allah dan Rasul. Dalil yang kita biasa baca, faruddu ila Allah wa Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Apa yang kita bertanazuk, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walam yaj'al lil mu'min wala mu'minah al-khiyar fi qada'illah wa rasulih. Dan tidak ada pilihan, tidak menjadi pilihan kepada orang mukmin lelaki, orang Islam lelaki maupun orang Islam perempuan, pilihan dalam qada' Allah, hukum Allah dan Rasul. Jadi tak ada pilihan. Benda tu sekiranya Allah dah tetapkan Al-Quran, Nabi dah tetapkan, benda tu dah jadi qat'i, tak ada pilihan lain. Jangan cari alasan lain untuk kita tidak ikut. Peristiwa ni sama macam satu kisah ataupun riwayat ketika mana Yahudi bertanya kepada Nabi hukum tentang satu perkara. Dia sebut hukum ni gini. Lepas tu dia tak buat hati, tak nak ikut. Dia jumpa Abu Bakar. Abu Bakar tanya, ada apa? Tadi cerita Nabi sebut hukum ni gini. Abu Bakar sebut, Abu Bakar tanya balik. Abu Bakar tanya balik, jadi kamu nak apa? Kata minta inilah supaya tukar hukum ni kan. Boleh Nabi tukar hukum ni kan, supaya tukar hukum ni. Abu Bakar sebut, aku bukan mahkamah rayuan. Aku bukan mahkamah rayuan. Kamu nak buat rayuan, pergi jumpa Umar kan. Jadi orang ni, Yahudi ni pergi jumpa Umar, cerita lagi Nabi sebut hukum ni. Lepas tu Umar tanya nak apa kan. Saya nak minta Nabi tukar, dia minta supaya ditukarkan hukum ni. Umar kata, kamu tunggu jap. Umar masuk, keluar dengan pedang, selas. Sampailah berita ni ke telinga Nabi. Umar bunuh. Jadi bila dengar cerita dia, Rasulullah SAW sebut apa yang Umar buat tu betul. Tidak ada pilihan lain sekiranya benda itu telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Hari ni ramai benda-benda asas semua orang nak beralasan tak nak ikut kan. Terlalu liberal kan. Dah cakap benda asas tak boleh. Contoh banyak sangat hari ni. Contohnya berkenaan dengan LGBT, benda tu dah sah, perkara yang dilaknat oleh Allah. Tapi ada juga orang Islam yang okey kan, bahkan support lagi kan. Semua kerana normalisasi. Normalisasi ni bukan sekejap, panjang lama lah. Tapi hari ni kita tengok masyarakat sudah mula tak kisah dengan perkara ni. Benda kena hati-hatilah. Dalam peperangan ideologi ni kena hati-hati. Wa nafal iman aman lam yakbal bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ayat kathirah.
Dan dinafikan iman, maksudnya tidak beriman siapa yang tidak ikut apa yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Dalil banyak. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Surah Nisa. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Baiklah. Ialah dalil kita kan kena ikut perintah Nabi atau kena ikut hadis. Ikut hadis seperti sama juga macam ikut Al-Quran dan sebagainya. Hadhihi al-ayat, ayat-ayat ni dia dalil tadi dan sebagainya, tadullu dilalatan qati'ah, menunjukkan kepada dilalah qat'i, menunjukkan kepada dilalah. Sebelum ni kita dah bincang apa itu dilalah qat'i, apa itu dilalah zanni. Dilalah qat'i ni mesti ikut kan? Tak ada khilaf kan? Tak ada khilaf pada pemahamannya kan? Semua ayat ni cerita yang betul memang kena ikut hadis ni. Qat'i. Tak ada khilaf. Hadis ni kena ikut atau tidak. Jadi ayat ni semua menunjukkan dilalah qat'i ala wujubi ittiba'ir rasul. Terhadap wajibnya mengikut Rasulullah SAW bi sunnatihi wa sunnati sahihah, yal wajibah al-ittiba' laysa ghairuha. Yang kedua, ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ittafaqa sahabah ala wujubil amal bi sunnati nabawiyyah ba'da al-Quran. Para sahabat telah berittifaq, telah bersepakat wajib untuk beramal dengan sunnah nabawiyah selepas Al-Quran. Amalan bil awamil Quraniyah. Wa biqrarihi sallallahu alaihi wasallam kaifiyah qada'i Mu'az. Seperti mana peristiwa Nabi memutuskan Sayyidina Mu'az ke Yaman. Fa illam tajid fi kitabillah qala aqda bi sunnati rasulillah, bi sunnati rasulillah. Ke mana Nabi tanya, kalau tak ada dalam Quran, kau nak berhukum dengan apa? Sayyidina Mu'az sebut, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Wa asbaha dhalika sunnah mutbi'ah fi manhaj sahabah fil ifta'i wal qada'i bi sunnati in lam yajidu hukumul hadis, hukumul hadithah fil Quran. Maka jadilah sunnah as-sunnah itu benda perlu diikuti kan, dalam manhaj sahabat, dalam memberi fatwa, mengeluarkan fatwa, menjatuhkan hukum atau al-qada dengan sunnah. Sekiranya tidak ada hukum-hukum tersebut pada Al-Quran. Dari tadi kita dah cerita dah waktu sesi awal tu, kisah Sayyidina Mu'az Sayyidina Mu'az lah yang di Yaman ni, supaya menjadikan al-hadis atau al-sunnah ni sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, ataupun ketika tak ada hukum dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran. Wasaru tabi'un wa man ba'dihim min al-ajyal al-islamiyah ala hadha al-manhaj ila asrina al-hadir. Sehinggalah perkara ni berterusan, sehinggalah para tabi'in selepas sahabat, sehinggalah generasi Islam, sehinggalah ke zaman kita hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ma'kul dan akal. Secara akal, secara logiknya, kenapa
as-sunnah ni boleh dijadikan sebagai hujah. La yumkin al-amalu bi mujarradil ahkam al-ijmaliyatil waridah fil Quran biduni bayani sunnah. Tidak mungkin kita untuk beramal dengan hukum-hukum dengan semata-mata hukum yang umum, hukum ijmal yang umum yang ada dalam Quran tu, tanpa kita memerlukan kepada penerangan sunnah, penerangan as-sunnah. Dalam Quran tu sebut wajib solat, sebut wajib puasa, sebut wajib zakat, sebut Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, dan sebagainya. Tapi macam mana nak solat, macam mana nak puasa, macam mana nak bayar zakat, macam mana perniagaan yang dihalalkan oleh Allah itu, bagaimana jenis-jenis riba yang diharamkan itu. Jadi semua itu perlukan penerangan kepada sunnah, as-sunnah. Kalau kita tidak terima as-sunnah sebagai hujah, maka bagaimana kita nak beramal dengan hukum yang telah disebut dalam Quran itu tadi. Wa kana tablighun Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu rabbih bi amrayn. Maka jadilah tabligh Nabi itu wahyu Tuhan, wahyu Allah, dengan dua perkara, iaitu iqra'ul Quran, baca Quran, wa bayanuhu alaihi salatu wassalam, dan keterangan Rasulullah SAW daripada hukum-hukum yang ada pada Al-Quran tadi. Wa asbahat asy-syari'ah mutajassidah, maka jadilah syariah itu satu badan fil Quran wal sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu merupakan satu badan dalam syariah itu sendiri. Duna imkan istighna bi ahadihima anil akhar, tanpa boleh kita pisahkan salah satu daripada yang lain. Dalilnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalil ni dalil wajib solat, wajib laksanakan solat dan zakat. Kutiba alaikumus syiyam, ini dalil puasa. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalil kerjakan haji. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dalil jual beli yang halal dan haram yang riba. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalil hukum potong tangan kepada sariq, pencuri. Wa nahu dzalik mimma yahtaju ila al-bayan wal idah. Ini semua dalil tadi ni ada dalil wajib laksanakan satu amal tu, tapi yahtaju ila al-bayan, memerlukan kepada keterangan, wal idah, pencerahan, bagaimana untuk melaksanakan amal itu. Suruh potong, Allah perintah potong tangan pencuri, nak potong macam mana, apakah dia punya kaedah-kaedah dia, apakah dia punya proses-proses dia sebelum nak potong dan sebagaimana, potong macam mana. Semua itu ada panduannya dalam as-sunnah. Maka bayan Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifiyah dia, kaifiyah iqamatis solah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan, kaifiyah bagaimana nak mendirikan solat, nak melaksanakan zakat, puasa, nak melaksanakan haji, macam mana syarat-syarat syurutul bai' as-sahih, syarat-syarat bai' yang sahih, anwa'ur riba, jenis-jenis riba yang haram, macam mana apa yang diharuskan pada perempuan, pada mahrim, bagaimana memotong tangan dan sebagainya. Wa bayanuhu wajibun imthalan
li amrillah azza wa jalla fi qawlihi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilaihim. Penjelasan kepada perkara tadi wajib diterjemahkan kepada perintah Allah, seperti dalam ayat Quran yang disebutkan ni, kami turunkan kepada kamu az-zikr, peringatan, yakni Al-Quran, litubayyana lin-nas, untuk dijelaskan kepada manusia. Dalam Al-Quran tu Allah perintahkan Nabi untuk jelaskan apa isi kandungan dalam Al-Quran kepada manusia. Walau lam tubayyin as-sunnah tilkal ahkam, kalaulah tidak diterangkan dengan as-sunnah itu tentang perkara-perkara hukum tadi, kalaulah hukum-hukum tadi tidak diterangkan dengan as-sunnah, nescaya la tu'adzir, nescaya akan uzur ataupun tak mampu, nescaya tidak akan mampu untuk kita tanfiz dia, untuk kita melaksanakan dia. Wasbahat as-sunnah sabitah wajibah al-ittiba' fi jami'i mustamilatiha, dan jadilah as-sunnah sabitah itu wajib untuk diikut pada semua perkara, sawaun abanat mujmal ahkam al-Quran atau qaidat mutlaqan, sama ada penerangan-penerangan tentang hukum-hukum yang mujmal, hukum-hukum yang umum dalam Al-Quran, ataupun sama ada mengikat apa yang mutlak dalam Al-Quran. Ataupun sebagai membuat satu ataupun menjatuhkan satu hukum yang baru, hukuman jadidan, yang mana disenyapkan oleh Al-Quran ataupun Al-Quran tak sebut. Lianna maradaha fi nihayati ilal wahyi al-ilahi, kerana sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan as-sunnah itu pada akhirnya ialah wahyu ilahi itu sendiri. Sunnah ataupun hadis Nabi itu hakikatnya adalah akhirnya adalah wahyu Allah sendiri. Allah Ta'ala a'lam, Allah telah mengiklalkan perkara ini secara jelas dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berkata-kata sesuatu perkara itu pada mengikut nafsunya, bahkan semua itu adalah wahyu daripada Allah. Ini faham sejadilah gitulah. Tak mungkin kita boleh beramal dengan hukum-hukum yang telah diletakkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Quran, tanpa mungkin kita mengetahui macam mana nak melaksanakannya dengan as-sunnah, dengan hadis. Jadi orang yang anti hadis ni, tak beramal hadis, tanya dia, kau solat macam mana? Dalam Quran tak sebut macam mana nak solat. Jadi nak tahu solat macam mana, tengok hadis. Macam mana hadis as-sunnah ceritakan Rasulullah solat macam mana dan sebagainya. Baik, selesai. Nombor 2. Baik. Arwah ulama fi khabar ahad. Pandangan ulama pada beramal dengan khabar ahad. Baik, sebelum tu kalau ada soalan apa-apa ataupun tak faham ataupun sebagainya, tanya, boleh tanya teruslah. Dan kita akan cuba jawab sekiranya ada masa dan sebagainya. Ittafaqa sahabah wa tabi'un, sahabat dan tabi'in telah bersepakat dan generasi-generasi selepasnya lah, min ba'dihim, ala wujubil amal
bi akhbari sunnah al-marwiyah bi tariqil ahad. Sahabat-sahabat dan tabi'in dan selepas ni telah bersepakat bahawa wajib beramal dengan khabar ataupun sunnah yang diriwayatkan dengan jalan ahad, tariq ahad. Khabar ahad lah, hadis ahad atau sunnah ahad, wajib beramal. Wa huwa ma rawahul wahid aw isnan, itu apa yang diriwayatkan sama ada dengan satu perawi ataupun dua perawi, duna ayat belagha hadud tawatir atau syurah, tanpa sampai kepada had mutawatir atau syurah. Wa dzakara a'immatul madzahib syurutan lil amali bi khabaril wahid. Maka imam-imam mazhab telah menyebutkan syarat-syarat untuk beramal dengan khabar wahid ni. Jadi khabar wahid ni beramal dia bukan sekadar mutlak, seperti hadis-hadis yang mutawatir, tapi ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Nanti kita tengok. Dengan qasad ataupun dengan tujuan untuk tasabbut, untuk menguatkan minar riwayah wastiba'at wa sahih minha, dengan tujuan untuk menguatkan riwayat-riwayatnya dan juga menjauhkan perkara-perkara yang tidak sahih daripadanya. Walahum masalik fi hadha. Inilah masalik ataupun etika dalam beramal dengan hadis ataupun khabar ahad ni. Jadi setiap mazhab ni dia ada syarat dia, macam mana nak beramal dengan khabar ahad ataupun hadis ahad ni. Jadi untuk mazhab-mazhab lain kita pergi secara ringkas lah, jadi tak pening-pening sangat. Pada mazhab Hanafi, dia mensyaratkan 3 syarat. Salah satu syurut lil amal li khabar wahid wa hiya ma yali. Yang pertama apa dia? Alla ya'mal ar-rawi bi khilafi ma yarwihi. Supaya tidak beramal dengan rawi yang berkhilaf dengan apa yang diriwayatkannya. Tidak beramal dengan hadis-hadis atau khabar ahad yang mana perawinya berkhilaf ataupun tidak sama dengan apa yang dirawikannya. Maksudnya sini-sinilah, cakap lain buat lain. Dia riwayatkan hadis ni gini, tapi dia buat lain, dia tak buat macam hadis apa yang diriwayatkan itu. Fa in khalif fal amal bi ra'yihi la bi riwayatihi. Sekiranya dia bercanggah, sehingga perawi itu bercanggah dengan apa yang dicakap tadi, maka beramal dengan apa pandangan dia, bi ra'yihi, pandangan dia ni apa yang dia ambil sebagai pandangan untuk dilaksanakan, apa yang dia buat tu pandangan dia. La bi riwayatihi, bukan apa yang diriwayatkan dia. Lianna mukhalafatuhu ta'tamidu ala nasih ita'in alaihi. Kerana mukhalafahnya dia itu boleh jadi dia telah menasahkan apa yang disebutkan dia. Apa yang dibuat, apa yang dia buat lain tu, apa yang dibuat lain tu telah menasahkan apa yang diriwayatkan tadi. Begitulah. Contoh ada bagi ringkas ni, contoh hadis Abu Hurairah basuh bahagian yang terkena anjing dengan 7 kali. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni
Kalau kena anjing basuh 7 kali basuhan dengan satu tanah kan. Kalau orang Melayu kita kena anjing kalau boleh 7 basuhan tu kena tanah kan, penuh dengan tanah kan. Kalau apa, kalau terpijak anjing tu mandi tanah terus. Tu orang Melayu kita kan. Tapi apa yang Abi Hurairah buat Abu Hurairah basuh 3 kali je. Yang dia sebut 7 kali tapi dia buat 3 kali je. Di lain lah. Jadi mazhab Hanafi tak beramal ni. Ni mazhab Hanafi. Kita simpulkan sikit lah. Laju sikit lah. Alai aku nama untuk okay. Hendaklah maudhu' hadis itu ataupun tajuk ruang lingkup perbahasan hadis itu fima ta'mu bihi al-balwa, pada perkara hendaklah tidak macam mana ayat dia, hendaklah hadis tu tidak pada tajuk atau pada perkara-perkara atau pada perbahasan tentang umum balwa. Kalau hadis tu cerita tentang umum balwa, maka mazhab Hanafi tak ikut. Ni mazhab Hanafi. Kita ringkaskan. Umum balwa tu macam mana? Umum balwa ni benda yang dia selalu jadi, tak boleh nak elak. Umum balwa ni tak boleh nak elak lah. Umum balwa. Ada satu istilah usul fiqh, benda tak boleh nak elak. Contoh umum balwa ni dulu masa mula-mula belajar usul fiqh ni, dengan umum balwa ni contoh biasa apa guru kita bagi contoh taik burung kan kat Masjid Azhar kan. Awal Masjid Azhar dulu kot selalu banyak taik burung kan. Taik burung ni najis kan. Kalau ikut syarat solat, tempat tu kena bersih daripada najis kan. Tapi sebab taik burung ni selalu sangat bersih-bersihkan ni saat pergi solat, dengan solat tu kena berak lagi tempat tu. Habis solat bersihkan, saya juga ada lagi. Jadi itu contoh benda dah selalu jadi tak boleh nak elak kan. Tapi kena usaha dulu bersihkan. Walaupun tak elak, kena usaha dulu mana yang mampu, barulah dimaafkan. Kalau tak usaha dulu, dia tak dikira lah, tetap tak sah. Kena usaha dulu, bersihkan dulu mana yang boleh, baru solat, baru sah. Itu nombor dua. Tapi Masjid Azhar sekarang insya-Allah lah, alhamdulillah, rasa susah nak jumpa taik burung kat lantai sekarang ni. Tak ada kan. Rasa Masjid Azhar sekarang ni cantik lah. Dah lama tak pergi kan. Ada COVID kan. Contoh lain biasa jadilah kan. Kalau orang tu dia tukang cat kan? Dia tukang cat. Memang sehari kerja dia mengecat kan. Jadi daripada pagi sampai malam dia mengecat kan. Tak boleh nak elak. Tangan-tangan dia tu kena dengan cat-cat dan sebagainya. Setiap kali solat dia kena bersihkan tangan dia. Kena usaha bersihkan mana yang boleh. Lepas tu ambil uduk dan solat. Sehingga lepas solat tu tengok ada lagi bahagian yang tak bersih kan. Kalau ikut hukum asalnya tak sah uduknya kan? Tak sah uduknya sebab ada bahagian yang tak kena air uduk lah. Lalu solatnya pun tak sah. Tapi sebab umum berluar kan, sebab dia dah selalu setiap kali solat kena bersihkan, dia dimaafkan. Ni yang ni lah, memang kerja dia sehari mengecat dan sebagainya. Tak. Tu umum balwa. Sebab lepas ni sila umum balwa pun kita akan jumpa lagi kat belakang nanti. Jadi kalau mazhab Hanafi, kalau hadis tu cerita pasal benda umum balwa, dia tak boleh beramal dengan hadis tu. Sebab dia apa? Sebab dia sebut ini lianna ma sya'nuhu kadzalik tatawafar dawa'i
ala naqlihi bi tariqi tawatir aw syuhrah. Kerana benda-benda untuk beramal pada perkara umum baluan ni tadi perlukan kepada dalil-dalil yang tahap ataupun tariq mutawatir. Perlukan tariq mutawatir. Kalau hadis tu cerita umum balwa dan hadis tu ada mutawatir, baru dia boleh beramal. Itu ada. Itu mazhab Hanafi. Dan yang ketiga, mazhab Hanafi, alla yakuna al-hadis mukhalifan lil qiyas. Wal usul syari'iyah idza kana rawi ghairu faqih. Hendaklah hadis itu hendaklah tidak berkhilaf. Hendaklah tidak berkhilaf dengan kias. Maksudnya dia kena selaras atau sama dengan kias. Wal usul syariah dan usul-usul syarak. Sekiranya perawi itu ghairu faqih, bukan ahli fiqh. Contoh dia bagi kat sini contoh ni. Jika lam ya'malu bi hadis Abi Hurairah fi syat al-masrah. Syat al-masrah. Warad as-sa' min tamar bana halbiah. Manafi mazhab Hanafi tidak beramal dengan hadis Abi Hurairah tentang syat masrah. Syatil masrah ni. Kambing yang dibeli untuk minum susunya. Syatil masrah. Ini masalah syatil masrah, kambing yang dibeli untuk diminum susunya. Mazhab Hanafi tak beramal dengan hadis ni sebab tadi ni. Khilaf dengan kias. Macam ni khilaf dengan kias atau khilaf dengan usul syarak ni. Dalam kes ni ada ni sebut kalau seseorang tu beli syatil masrah, kambing untuk diminum susunya, kemudian bila dia dapati kambing tu penjual dia tipu, jadi tak boleh nak minum susu. Contohlah dia beli tu gemuk, nampak gemuk ni, oh banyak susu ni, balik dia minum pera-pera susu, oh seminggu tahan. Rupanya kambing tadi gemuk sebab seminggu tak pera susu, jadi dia boleh tahan seminggu je. Lepas tu dia tak boleh nak pera susu dah. Jadi dia kata nak pulangkan kambing ni. Jadi bila pulangkan, penjual ni tanya, macam mana susu-susu yang kau dah perah tu, kau nak pulangkan macam mana? Hadis sebut rod bisa'i min tamar, dengan satu sok cupak, dengan satu cupak tamar. Jadi setiap satu perahan tu satu cupak tamar. Jadi mazhab Hanafi kata benda ni bercanggah dengan usul syarak ataupun perkara usul dalam doman yang sebut bawah tu, mukhalaf li hadis al-kharaj bid-doman. Dalam fiqh ni, dalam fiqh muamalat ni, dalam kes doman ni, dia ada satu hadis usul, iaitu al-kharaj bid-doman. Apa yang kau keluarkan, apa yang kau ambil, apa yang kau gunakan tu hendaklah dengan nilai yang sama. Tak. Betul, kalau kita nak pinjam 100 dinar, pulang 100 dinar, kan? Kalau kita nak cakap kita nak pinjam $100, lepas tu aku nak bayar 100 geni, tak boleh, nilai tak sama. Sama juga macam kalau kita cakap aku nak pinjam $100, lepas tu nanti aku bayar berapa nilai geni tu, nilai geni yang tetap. Sedangkan geni tu dia berubah-ubah setiap hari. Jadi ni ada nilai geni tu adalah perkara ribawi, perkara yang berubah-ubah, tak boleh. Jadi tu contoh je lah. Jadi dalam kes ni dia cakap mazhab Hanafi cakap sama ke satu perah susu tu dengan secupak tamar? Dia tak sama, jadi berkhilaf. Jadi dia tak beramal dengan hadis ni. Itu mazhab Hanafi lah.
Kalau pening, tak apa. Lepahan dulu. Dia tengok perlu masalah ni. Tiba dia baca balik kalau nak faham lah masalah ni. Tapi tak apa. Yang penting kita yakin dengan apa yang kita beramal. Amal-amal tak salah. Baik. Syarat mazhab Maliki. Wastarata al-imam Imam al-Malik Imam al-Malik lil amal bi khabar al-wahid alla yakuna al-khabar mukhalifan li amali ahli al-Madinah. Syarat mazhab Maliki pula hendaklah khabar ahad atau hadis ahad tadi tidak berkhilaf dengan amal ahli Madinah. Sebab dalam mazhab Maliki ni dia antara masdar yang dia pakai ialah selain Al-Quran Sunnah ijma' kias ni adalah ahli Madinah, amal ahli Madinah. Jadi bagi mazhab Maliki ni amal ahli Madinah ni lagi kuat. Lagi kuat sebab amal ahli Madinah ni ramai. Ahli Madinah ni ramai yang buat. Bahkan ahli Madinah ni hidup dengan Nabi, zaman Nabi, dekat dengan Nabi. Dan ramai kat tu. Dia lagi kuat berbanding dengan hadis ahad yang perawinya seorang dua orang je. Dengan amal ahli Madinah ni itu mazhab Maliki lah. Semua tu disebut lepas tu. Yang amal ahli Madinah bi manzilah riwayatihim anir Rasul. Riwayah al-jamaah, riwayatan yang banyak ni amal imam ni kata ahqa bil amal biha min riwayat al-fard. Riwayatan yang banyak ahli Madinah tadi lebih berhak untuk kita beramal dengannya daripada periwayatan yang satu yang ada dalam hadis ahad yang tadi sebut. Itu dia tak beramal dengan khabar ahad yang bercanggah dengan amal ahli Madinah. Ni mazhab Maliki. Contoh dia bagi tu contoh hadis khiyar majlis. Hadis khiyar majlis ni kalau contoh nanti biasa kalau dalam syariah tahun 2 dia belajar tentang khiyar. Khiyar dia banyaklah. Antaranya khiyar majlis. Hadis ni ataupun dalil khiyar majlis ni khabar ahad. Khiyar majlis ni selagi mana pembeli dan penjual tu masih dalam majlis, masih dalam majlis ni banyak bahasannya. Antaranya tak keluar daripada kedai, masih dalam majlis lagi, tak habis lagi dalam kedai lagi. Selagi itulah pembeli ada pilihan untuk buat penukaran pada pembelian ni. Contoh dalam pergi kedai buku tu, Darul Salam tu tak keluar lagi Darul Salam tu. Selagi mana walaupun kita dah bayar kan, selagi itulah kita boleh tukar. Boleh tukar kitab ni dah bayar. Lepas tu buka nak tengok kitab lain. Saya tengok kitab tadi ada terpelik out. Ada kromok ke apa kan, boleh tukar. Itu khiyar majlis. Jadi kalau mazhab Maliki ni tak pakai. Dia tak terima dalil ni. Dia Maliki tak silap dia lebih kepada khiyar lafaz lah. Habis kau dah bayar, settle, dah ambil semua, dah pegang, dah bayar, settle semua tu, dah habis lah. Habis dah majlis tu. Walaupun tak keluar dari kedai, itu mazhab Maliki. Yang benda-benda ni. Macam mana pula mazhab Syafi'i kita? Jadi mazhab Syafi'i ada 4 syarat. Wasanatul Imam Syafi'i arba'ata syurut, 4 syarat untuk dikubuli akhbar al-ahad, untuk kita terima khabar ahad ni. Ayakuna rawi thiqah, hendaklah rawi itu thiqah. Ini salah satu sifat perawi lah yang perlu ada. Fi dinihi shadiqan, pada agamanya dan benar pada agama.
Sikoh dia tu benar lah, betul-betul sikoh. Akilan lima yuhdith, dia berakal ataupun dia tahu ataupun dia reti lah dengan apa yang dia riwayatkan tu. Fahiman lahu, dia faham dengan apa yang diriwayatkan tu. Dhabitun lima yarwihi, dia dhabit ataupun dia teliti dengan apa yang diriwayatkan itu. Wa ghairu mukhalif li hadith ahli al-ilm, dan tidak bercanggah ataupun tidak berkhilaf, tidak bercanggah lah dengan hadis ahli ilmu, ahli ilmu. Jadi ini syarat-syarat dalam mazhab Syafi'i. Mudah gitu. Dia kena sikoh, dia kena faham reti apa yang dia riwayatkan tu, dia teliti dalam periwayatannya tu, apa yang diriwayatkannya tu, dan hadis yang diriwayatkan tu, khabar ahad tadi tidak bercanggah dengan hadis ahli-ahli ilmu yang dalam bidang apa yang hadis tersebut. Wa mufad hadhihi syurut, jadi istifadah atau faedah daripada syarat-syarat ni juga. Syarat-syarat ni sebut pasal hadis ahad, tapi faedah kita boleh dapat daripada syarat-syarat ni juga ada mukubul hadis mursal. Ada mukubul hadis mursal. Istifadah yang dapat daripada syarat ini juga menunjukkan bahawa mazhab Syafi'i tidak menerima hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Saya lagi depan ni. Bagaimana pula dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali tidak tidak mensyaratkan Imam Ahmad atau mazhab Hambali pada beramal dengan khabar wahid, illa sihatus sanad ke Syafi'i, kecuali sanad yang sihat atau sanad yang baik, seperti mazhab Syafi'i tadi lah. Tapi mazhab Hambali ni lakinnahu ya'mal bi haditsil mursal, tapi mazhab Hambali ni beramal dengan mursal. Baik, walaupun kata mazhab Syafi'i tadi tidak menerima hadis mursal, tapi dia ada situasi-situasi. Kita tengok lagi hadis mursal. Baik, al-hadithul mursal fi istilah usuliyin, pada istilah usuliyin, hadis mursal itu ialah huwa qaulul adl alladhi lam yaliq alladhi lam yalqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un akana munqati'an am mu'dhalan am mu'liqan ayukulu ma lam yatasil isnadu iaitu kata-kata qaul adil, kata-kata seorang yang adil, kata-kata seorang yang adil yang mana lam yalqa, dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia meriwayatkan hadis tu dalam keadaan dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi disebut dalam hadis dia, disebut dalam periwayatan dia qala Rasulullah, sedangkan dia sendiri tidak berjumpa, tidak mendengar mulut Nabi ke telinga dia, tidak bersua muka, tidak bersententangan mata dengan Nabi, tapi dalam periwayatan itu disebut qala Rasulullah, seolah-olah dia mendengar terus daripada Nabi. Maksudnya apa? Dia tak pernah jumpa Nabi ni, lam, tak pernah jumpa Nabi ni. Tabi'in dan seterusnya, tabi'in dan seterusnya. Sahabat ni semua yang pernah jumpa Nabi. Sawa nak kena mengkotian, sama ada mengkotian terputus satu, mu'dhalan terputus dua, mu'liqan ataupun tergantung, satu atau terputus dua, dia terpotong dua, mu'liqan. Ayukulu ma lam yatasil isnadu,
iaitu mudah ceritanya semua periwayatan yang tidak bersambung sanadnya. Dalam sanad itu tak bersambung. Periwayatan sanad itu tak bersambung. Tak. Mudah ini. Tapi itu sebenarnya dia tak pernah jumpa Rasulullah. Tapi dia ambil hadis tu boleh jadi ihtimal sebab dia tak sebut dalam jalur periwayatan tu. Ambil daripada sahabat. Sahabat tu dengan Rasulullah, sahabat tu sebut pada tabi'in tu. Tapi tabi'in tu dalam riwayat dia tak sebut nama sahabat yang dia ambil tu. Dia terus qala Rasulullah. Dia tak sebut an Abi Hurairah ke, dia tak sebut an Ibnu Umar, an Umar ke. Tapi dia terus qala Rasulullah. Dia tak sebutkan nama sahabat tu. Tu hadis ada mursal. Itu contohlah, satu contoh. Wala khilaf fi qubulil mursal sahabi. Disebut ni sini ni note sikit lah. Tiada khilaf pada kubul mursal sahabi. Tak ada khilaf, ulama tidak berkhilaf dalam penerimaan hadis mursal daripada sahabat. Contoh sahabat ni, hadis mursal sahabat lah, bukan hadis mursal tabi'in. Sahabat tu dia terus cakap qala Rasulullah, sedangkan hadis sahabat tu meriwayatkan hadis yang dia dengar daripada sahabat lain, tapi dia tak sebut nama sahabat lain. Dia terus cakap qala Rasulullah, sedangkan hadis tu dia ambil daripada sahabat lain. Tak. Tapi dalam keadaan ni, sebab dia sahabat, ulama tak ada khilaf, ulama terima. Sebab apa? Sebab dia sahabat. Dia sahabat ni semua adil. Walaupun dia sahabat ni meriwayatkan hadis tu secara mursal, maksudnya dia tak sebut hadis tu daripada sahabat lain, dia terus cakap daripada Nabi, walaupun dia tak dengar benda tu daripada Nabi, dia dengar daripada sahabat yang lain. Tapi tak sebut nama sahabat tu. Tapi dia diterima sebab dia sahabat. Sahabat ni semua adil. Tak ada khilaf dalam mursal sahabi. Itu mursal sahabi lah, kena faham. Yang disebutkan dalam hadis hadis mursal kat sini, istilah dalam usulnya ni, hadis mursal ni orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi tapi sebut qala Rasulullah, seolah-olah dia pernah jumpa Nabi, dia meriwayatkan hadis tu daripada Nabi, sedangkan dia tak dengar hadis daripada Nabi. Dengar hadis daripada mungkin sahabat, tapi dia tak sebut sahabat tu. Faham ya? Dia anna sahabah kulluhum udul. Wa amma mursal wa sahabi, mursal wa sahabi ni fahuwa makbul aidan, diterima juga. Mursal sama ada tabi'in atau tabi'in ni mursal ya, periwayatan secara mursal tu makbul aidan, diterima juga. Andal jumhur, di sisi jumhur, wa Syafi'i, kecuali mazhab Syafi'i. Ada sebut tadi mazhab Syafi'i tidak beramal dengan tidak menerima hadis mursal. Tapi ada tapi. Nanti kita tengok tapi dia apa. Lianna rawil adil at-thiqah la yursilul hadis. Kerana ini mazhab Syafi'i sebut, kerana hadis ataupun perawi yang adil, syarat dalam mazhab Syafi'i, perawi tadi kena adil dan thiqah. Perawi yang adil dan thiqah tu, dia tidak mungkin dia memutuskan riwayat hadis dia. wala yastajiz riwayah, dan dia tidak mengharuskan riwayat tu kecuali illa wa huwa jazimu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dhalik. Kalau perawi itu adil, dia akan sebut dalam ini, kalau perawi itu yang adil, perawi itu thiqah, dalam jalur periwayatannya dia akan sebut hadis ni aku ambil daripada sahabat ni, daripada sahabat ni ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana dia tak sebut sahabat tu, sedangkan dia ambil hadis tu daripada sahabat tu, dan dia tak bertemu dengan Rasulullah, jadi mazhab Syafi'i tak terima lah Ustaz. Wala yakmulu hadithul mursal, dan tidak terima hadis mursal inda Syafi'i illa kecuali
kecuali ada ataupun dikuatkan dengan bi ahadin umurin khamsah, dengan salah satu daripada 5 perkara ini. Apa 5 perkara tu? Maksudnya tak adalah mazhab Syafi'i ini tolak semua hadis mursal ni, hadis yang tak sebut dari mana sahabat dia ambil, sedangkan dia ni tabi'in kan. Dia boleh, mazhab Syafi'i boleh terima dengan adanya 5 perkara ni. Apa dia? Ayakuna min marasil kibarut tabi'in, hendaklah perawi tadi itu, perawi mursal tadi itu, min kibarit tabi'in, daripada tabi'in yang kibar lah, yang terkenal, seperti Sa'id bin Musayyab, Az-Zuhri, Hasan al-Basri, Sya'bi, Ibn Sirin dan sebagainya. Ini kibar tabi'in lah, yang hadis misalnya boleh diterima kan, dari sisi mazhab Syafi'i lah. Yang kedua, ayyiduhu hadis musnad fi ma'nahu, hendaklah hadis tu dikuatkan dengan musnad pada maknanya. Maksudnya sini musnad pada makna ni, maksudnya hadis tu dikuatkan dengan hadis lain. Tak, hadis tu dikuat dengan hadis lain, walaupun lafaz dia tak sama, tapi makna lafaz tu ya sama, sama maksud dengan dia, hadis tu. Tapi hadis tu ada lain. Tak, tapi hadis yang lain tu periwayatannya musnad. Musnad dia tak. Periwayatan dia tu bersambung. Maksudnya disebut pada sahabat semua, bukan mursal lah. Hadis tu bukan mursal. Contoh hadis tu hadis tentang bersugi kan. Ada satu hadis bersugi, tentang hadis bersugi ni dia mursal, tapi hadis bersugi lain, lafaz lain, tapi makna cerita pasal bersugi juga. Tapi hadis ni bersambung kan. Jadi diterima sebab dikuatkan dengan hadis yang hadisnya tadi tu. Ini masuk iaitu hadis musnad fi makna. Yang ketiga, hendaklah yuwafiq, bersetuju ataupun selari lah, ataupun kena, ataupun selaras hadis Musa tadi dengan ulama. Maksudnya hadis tadi tidak bercanggah dengan apa yang ulama sebutkan, dan mursal maqbul inda ulama, tidak bercanggah dengan apa yang diterima dari sisi ulama lah, hadis mursal tadi. Yang keempat, ayyiduhu qaulu sahabi, dikuatkan dengan hadis mursal tadi, dikuatkan dengan qaulu sahabi, kata-kata sahabat. Jadi kalau hadis dikuatkan dengan kata-kata sahabat, diterima juga. Dan yang kelima, hendaklah dikuatkan dengan bifatwa aktsarul ulama. Sekiranya hadis tadi dikuatkan dengan fatwa-fatwa kebanyakan ulama, jadi dia diterima. Itu sama macam hadis ahad tadi. Kalau mazhab Syafi'i sebut hadis ahad tu hendaklah dia ghairu mukhalafah, dia tidak berkhilaf, tidak bercanggah dengan ahli ilmu, hadis ahli ilmu. Sama juga dengan hadis mursal ni, boleh diterima sehingga tu syarat tadi. Hadis tu daripada kibar tabi'in, dikuatkan dengan hadis lain yang punya makna yang sama, yang punya jalan hadis yang bersambung, ataupun hadis tadi selaras dengan apa yang diterima oleh ulama, tidak bercanggah lah, tidak bercanggah dengan apa yang diterima oleh ulama, ahli ilmu tadi, ataupun dikuat dengan qaul sahabi,
Selain adil lah, maksudnya qaul sahabi, kata pandangan-pandangan ataupun kata-kata sahabat yang lain. Ataupun yang kelima, hadis mursal tadi dikuatkan dengan fatwa-fatwa kebanyakan ulama. Dalam mazhab Syafi'i boleh terima dengan adanya 5 perkara ni. Wa dalil Syafi'i anna qubulu khabar ar-rawi masrut bima'rifati adalati. Dalil mazhab Syafi'i ini menerima khabar perawi tadi dengan syarat diketahui keadilan dia adalah tadi. Wa adalatul asl adalah keadilan pada asalnya pada perawi-perawi yang mursal, fil mursal lam tu'lam, tidak diketahui. Keadilan perawi yang mursal pada asalnya tidak diketahui. Setadilah mazhab Syafi'i sebut, kalau dia adil, confirm adil sikoh, confirm dia akan sebut dari mana dia ambil hadis tu, confirm dia akan sebut nama sahabat tu. Tapi ni tak, dia sebut terus daripada Nabi SAW, kalau Rasulullah SAW tak sebut orang daripada sahabat mana dia ambil, kan? Jadi sebab tu pada asalnya adalah dia tidak diketahui, lam tu lam orang mursal ni. Tapi boleh diketahui dengan 5 perkara tadi. Kalau dapat ketahui keadilan tadi dengan keadilan dia dengan 5 perkara tadi, maka boleh beramal ini. Idla ya'rif ismu wala wasfu fa illam, jika tidak dapat diketahui namanya ataupun sifatnya, maka tidak dapat diketahui nak ditentukan keadilannya, maka ditolak. Kalau tak tahu kena tolak lah. Ini mazhab Syafi'i. Wa idzan dam ilaihi ahadul muayyadat al-khamsah as-sabiqah. Jika terkumpul pada hadis yang mursal tadi lah, atau salah satu daripada 5 perkara ni tadi, maka dirojihkan kebenarannya dan ditolaklah penyimpuannya. Tarjihus wasawal amal bihi, dan boleh beramal. Mudahnya gitulah. Kalau ada 5 perkara yang tadi, ada mursal ni boleh diterima pada mazhab Syafi'i. Mudah gitulah. Jadi macam nak tahu hadis ni dia ahad, macam nak tahu hadis ni hadis mutawatir, hadis mursal ni, boleh rujuk kita hadis yang mutambah lah. Sebutkan hadis tu darjat, dan sebut sekali darjat hadis tu sahih, diterima atau tidak diterima, sahih, sahih al-Ghairi, hasan al-Ghairi, dhaif dan sebagainya. Baik, itu hadis mursal selesai. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam bisawab. Ini kita sambung selepas ni lah, insyaAllah. Dari soalan lah. Baik, tak ada soalan, kita berhenti sampai sini ya hari ni. Semoga apa yang kita belajar hari ni kita faham dan kita sampaikan kepada orang lain lah. Semoga berguna kepada kita dan menjadi saham akhirat kepada kita lah, bila kita menyampaikan kepada sahabat kita yang lain, pada orang lain. Sekiranya ada salah atau silap, boleh tegur lah, boleh bagi tahu, boleh PM. Ataupun dia kata nak bincang ke, nak tanya, nak bincang ke, boleh je PM. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.